Kia Grand Carnival. Ini bukan model baru sebab dalam 2 tahun lepas facelift yang sama dah pun diperkenalkan. Tapi untuk tahun ni 2020 ada kelainan penawaran, ada penambahan dan peningkatan sikit yang diberikan. Antaranya sekarang ni MPV ni dah datang dengan 11 seat. Yang itu yang kita nak tengok. Betul ke boleh muat 11 orang ni? Jadi sedikit peringatan sebab kita dalam musim-musim pandemik COVID-19 ni, kalau anda nak datang ke bilik pameran untuk tengok kereta ni boleh, tapi tolong ambil langkah berjaga-jaga. Misalnya pakai topeng muka, sanitize tangan, register, ambil suhu badan dan jaga jarak antara individu. Di tahun 2018 dulu, waktu facelift ni pertama kali diperkenalkan, ada 2 varian yang ditawarkan. Paling tinggi SX, harga RM190,000. Yang paling base model dia ialah KX, RM160,000. Dan untuk tahun ni, 2 varian tu dah tak ada, tinggal satu ini saja. Dan harganya pula ada antara kedua varian yang awal tadi. Terus dijual pada harga RM180,000. Dan dari segi spesifikasi kalau kita tengok, dia lebih mirip kepada KX sebenarnya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, kita tengok dulu bahagian luaran. Misalnya wajah depan ni, kalau kita teliti, dia saling tak tumpah macam varian KX base model sebelum ni. Dia datang dengan lampu utama dia pakai halogen projector. Sama juga dengan lampu kabus. Dia tak ada fancy lah. Kalau SX dulu ada lampu LED semua, tapi dia tak ada. Cuma yang ini datang sekali dengan LED untuk DRL dia. Kalau kita tengok bahagian tepi ni, rim yang digunakan saiz 18 inci. Tapi lebih menarik, jarak wheelbase je lebih kurang 3 meter. Panjang keseluruhan kereta ni pula 5 meter. Ini satu saiz yang sedap lah untuk sebuah MPV proper macam ni. Ke atas ni pula ada landasan yang betul yang anda boleh letak rak dan nak bawa barang lebih. Dan dekat belakang dia punya lampu LED sepenuhnya. Jadi untuk pasaran Malaysia ni, kalau anda nak sebuah MPV yang proper macam ni, hanya ada pilihan tak banyak lah. Satu, Carnival ni. 2 lagi dia macam van yang lebih besar. Itu Hyundai Starex dan juga Maxus G10. Jadi untuk enjin pula, dia masih gunakan enjin yang sama macam sebelum ni, 2.2 turbo diesel, tapi output dia sekarang 200 PS dan 440 Nm torque. Dan semua kuasa ni disalurkan ke roda hadapan melalui transmisi automatik 8 kelajuan. Untuk bahagian dalaman ni, dia lebih kurang sama saja dengan varian yang ada sebelum ni. Kesimpulannya, dia masih lagi mengekalkan kualiti yang sangat baik lah saya rasa. Contohnya bagi material atas dashboard ni, yang hitam ni semua macam soft material. Yang bawah ni pun walaupun keras masih ada feel yang mahal lah, bukan yang cikai punya kan. Lepas tu barang-barang kecil kalau anda nak letak, banyak tempat ada. Kat tepi ni ada, sini ada 2, 3. Tak cukup, gelobak bawah ada, atas pun ada. Dan lain-lain, kualiti juga steering wheel ni, balutan kulit sepenuhnya. Tapi dia ada beberapa benda yang kurang kalau nak dibandingkan dengan varian SX sebelum ni lah. Antaranya skrin kat tengah ni lebih kecil dan juga sekarang dah ada black and white je. Kalau dulu ada colour kan, ni black and white saja. Kerusi ni pula dah tak ada larasan elektrik lah, semua manual je. Dan ketiga, seat ni pula dia pakai fabric, dah tak ada leather seat tu. So untuk sebuah MPV yang biasanya akan bawa ramai kanak-kanak, so ini mungkin risau sikit lah sebab senang kotor kan. Tapi walaupun macam tu, kualiti fabric yang ada ni agak baik jugalah sebenarnya. Satu lagi sekarang, dia datang dengan skrin 8 inci, ada CarPlay sekali, Apple CarPlay. Bahagian bawah ni pula, dia ada 3 zon untuk pendingin hawa. Itu menarik lah. So ada 2 untuk depan, 1 untuk bahagian belakang. Dan satu lagi, ada fungsi air purifier. Ini zaman-zaman sekarang ni, memang sangat penting lah ciri ni. Dekat atas ni pula, ada switch untuk pemandu kontrol sliding door, dua-dua side, kiri dan kanan. Dan ni, boleh tekan. Dan ada satu rear view mirror untuk tengok semua penumpang yang ada ni. Yang menarik pasal MPV ni, senang nak keluar masuk sebab kiri kanan pintu dia dua-dua sliding door elektronik. Inilah ruang dalam dia. Jadi untuk muatkan orang dewasa dengan 4 row tempat duduk ni, inilah lebih kurang ruang kaki yang ada. Agak sedikit terhad walaupun masih boleh duduk dengan selesa macam ni. Tapi kalau anda tak nak gunakan tempat duduk barisan keempat tu, ini barisan kedua dan ketiga ni anda boleh laraskan ke belakang lagi untuk dapatkan lebih banyak ruang kaki dan lagi selesa lah. Jadi sebelum kita pergi ke barisan ketiga dan keempat, kita tengok dulu kelengkapan yang ada kat sini. Pertama, untuk kawal pendingin hawa, dia ada digital punya panel ni dengan laju kipas dia sekali. Corong dia pula ada dekat atas bumbung ni. Mungkin nampak buruk sikit lah sebab di atasnya, tapi sebenarnya ini paling praktikal sebab angin terus hembus ke muka. Nak dibandingkan kalau corong ada dekat bawah ni ataupun dekat B-pillar ni. So ini lagi lekas sejuk lah. Kat tengah ni pula ada pengecas USB, satu kat situ yang ada di setiap row tempat duduk ni.
dan 2 cup holder kat sini. Kalau katakan ni tak cukup, cup holder ni nak tambah banyak lagi air bawa, boleh turunkan ni, dah dapat lagi 2 dan lagi satu space untuk letak barang juga. Okay, sekarang jom kita tengok tempat duduk barisan ketiga, dan untuk buat tu tak perlu angkatkan kerusi ni untuk dapatkan sikit ruang laluan, dan kita ke sana. Sekarang saya dekat barisan tempat duduk yang ketiga dengan barisan tempat duduk keempat ditegakkan. Jadi ruang yang ada, kalau leg room ni sama juga macam yang depan tadi lah, tak adalah besar sangat, ada sikit baki tapi tak boleh nak rehatkan dengan selesa lah. Tapi dekat yang barisan ketiga ni juga, sebabkan ada tempat letak cawan ni, 2 kat tepi ni dan juga slot USB ni, dia rasa lagi sempit lah sebab dia dah makan ruang untuk passenger ni kan. Untuk aircon sama juga macam kat depan tadi, ada dekat bahagian atas ni, dan kalau anda rasa panas kat tingkap, boleh gunakan ni shade ni. Jadi sekarang saya nak ke barisan keempat pula. Sekarang ni saya dah masuk ke barisan keempat. Macam yang anda dapat lihat, saya yang dengan ketinggian 180 ni memang tak boleh lah duduk kat sini. Melainkan anda lagi rendah, lagi kecil, mungkin boleh duduk. Itu pun rasanya sangat terhad dan sangat tak selesa lah. Sebabnya apa? Satu lagi hal, penyandar ni dia semacam 90 darjah dah rasa, sangat tegak lah. Dan itu menyebabkan kepala saya sendiri pun kena ke atas ni lah. Boleh tutup, tapi kalau perjalanan jauh, katakan ada break ke apa, memang senang nak terantuk lah. Jadi macam yang kami dah tunjuk tadi, MPV ni memang ada 11 tempat duduk. Bolehlah nak muatkan 11 penumpang kalau anda nak. Tapi ada satu lagi masalah. Kalau tengokkan dekat kerusi yang kat tengah-tengah ni, setiap barisan ni, dia datang dengan tali kledar yang bahagian peha je. Jadi ni dari sudut keselamatan, dia kurang selamat lah. Sebab kalau jadi apa-apa, kelemarangan misalnya, ini tak cukup untuk menampung dan untuk mengekalkan penumpang dalam keadaan selamat. Berbanding dengan seatbelt 3 point ni yang ada dekat 8 lagi tempat duduk yang dalam kabin ni. Jadi maksudnya apa? Maksudnya MPV ni secara efektifnya adalah 8 seater jugalah, sama macam varian yang sebelum ini. Dan kalau tengok juga 8 seater varian yang sebelum ni, tempat duduk ni dia punya struktur dia lagi tebal, lagi selesa. Yang ini dah jadi lagi nipis sebabkan nak muatkan 11 kan. Jadi lagi elok 8 yang lama sebab boleh dapat lagi cushion, lagi sedap, lagi support, lagi bagus. Jadi ada pandangan saya untuk jadikan MPV ni lagi selesa untuk semua penumpang. Sebenarnya lagi sedap kalau kekalkan jadi 6 seater saja. 2 depan, 2 tengah, 2 belakang. Yang belakang sekali tu lipat je lah sebab ruang tu boleh guna untuk bawa barang. Dan yang ada row kedua dan ketiga ni, semua orang penumpangnya boleh dapat space yang lebih luas. Maksudnya macam keadaan kedudukan saya sekarang ni, semua tempat duduk dilaraskan ke point paling belakang dia. So dapatlah lagi leg room yang lebih banyak dan selesa untuk jalan jauh. Ini saya sanggup lah. Kalau tadi tu saya tak sanggup. Tapi sebelum anda nak kutuk MPV ni, ada satu lagi kelebihan dia yang kena tahu. Dengan varian terbaru ni, dia ada 4 isofix point lah. Maksudnya untuk setiap tempat duduk yang di hujung ni. Barisan kedua ada 2, barisan ketiga pun ada 2. Ini lebih banyak. Misalnya kalau varian yang sebelum ni ada 3 je. Dan kalau nak dibandingkan MPV lain, biasanya ada 2 je. Satu lagi kelebihan yang saya rasa sangat penting lah untuk pengguna dekat Malaysia ni, terutama kalau nak jadikan kereta keluarga. Jadi untuk pintu belakang ni pula, nak buka kena cara manual sebab tak ada auto tailgate. Jadi bila buka dia, nampak ruang yang tersedia sebab ini MPV. Jadi ruang ni memang sangat luas lah. Anda boleh tindan beg ataupun apa-apa bagasi yang bawa tu sampai tinggi ni. Jangan tindan sampai habis pula sebab nanti rear view mirror tak nampak kita belakang. Tapi kalau perlukan barang banyak lagi nak bawa, turunkanlah seat kedua, ketiga ni. Boleh dapat satu ruang yang luas untuk bentang barang anda lah. Tapi bila anda kononnya nak jadikan kereta ni 11 tempat duduk, tarikkan tempat duduk barisan keempat ni, habis semua. Tak ada space dah nak bawa barang. Kena letak atas bumbung lah. Kalau ada yang tertanya-tanya dekat mana tayar spare dia sebab tak nampak kat sini, sebenarnya ada. Diletakkan kat bahagian bawah kereta ni. Bagi aspek keselamatan pula, macam biasa MPV ni datang dengan 6 beg udara, ada ESC dengan juga hill hold assist. Berbanding varian SX sebelum ni, ada 2 ciri dah tak ada. Pertama, blind spot monitor system, dan yang kedua, rear cross traffic alert. Ada satu lagi juga, AEB pun tak ada juga.
Jadi untuk sebuah kereta MPV untuk keluarga dengan harga macam ni, saya rasa lagi lebih menarik dan berbaloi lah kalau ciri seperti AEB tu ada sekali dalam MPV ni. Jadi itulah dia, kita pun dah tengok tadi sedikit sebanyak luar dan dalam pasal Kia Grand Carnival 2020 ni. Kami pun dah tunjukkan pada pandangan kami apa kelebihan dan kekurangan je. Jadi kalau anda ada apa-apa pandangan pula yang nak kongsikan juga, sila nyatakan di ruang komen. Jadi setakat ini dulu dari saya. Sampai berjumpa lagi. Selamat Hari Raya dan kekal selamat semua.